Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kelas tadabbur kita insya-Allah pada pagi ini. Menerusi surah Al-A'la ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Ya, apa terjemahannya? Fa, pertama sekali fa maka zakir ini fi'il amar, kata kerja suruhan, fi'lul amr, daripada perkataan wazan fa'ala yufa'ilu, fa'il. Jadi zakara yuzakkiru. Fi'il amar dia, kata kerja dia lah zakir. Maksud zakir, berilah peringatan oleh engkau. Fadzakir, maka berilah peringatan oleh engkau. In jika. Nafa'at. Nafa'ati ni asalnya lah nafa'at. Asalnya ialah nafa'at dengan baris sukun. Tetapi dijadikan, dibaca dengan baris kasrah, disebabkan sukun bertemu dengan sukun. Pertemuan dua sukun. Jadi nak memurnikan bunyi dia antara sukun ta dengan sukun lam ni. Jadi dia dibawahkan, dikasrahkan huruf ta yang mana asalnya ialah nafa'at. Jadi nafa'at ini ialah kata kerja fi'il madi untuk hiya. Muannas. Nafa'at. Kalau kita belajar menerusi kaedah terjemahan Ismul Quran ini kaedah yang ke-16. Zakara ni kaedah yang ke-10. Mana yang mengikuti kelas terjemahan yang peringkat modul 1, kena buat catatan lah. Zakara adalah kaedah 10. Zakir tadi dia punya kata kerja suruhan, fi'il amar.
Nafa'at pula ialah kaedah yang ke-16. Kedua-duanya adalah fi'il madi, kata kerja kala lampau. Jadi nafa'at ialah telah bermanfaat, az-zikra oleh peringatan. Jadi zikra ni dia punya i'rab dia ialah fa'il. Zikra sebagai fa'il kepada nafa'at, pelaku. Siapa yang manfaat? Yang manfaat ialah zikra. Jadi kalau bahasa Melayu, jika peringatan itu bermanfaat. Jika peringatan itu bermanfaat. Kalau bahasa Melayu kita akan dahulukan zikra tu sebutan dia sebelum nafa'at. Bahasa Arab dia terbalik. Ya. In nafa'at, jika telah bermanfaat, az-zikra, peringatan itu. Sa ni maksudnya mustakbal, akan datang. Itu kita kata akan. Sa ni saja maksudnya akan. Akan yang betul maksudnya akan berlakulah. Saya zakaru. Saya zakaru ni juga menerusi kaedah pelajaran kita di Semak Quran ini. Kaedah 1, modul 1, ni kaedah 11. Kaedah 11. Sebab tu kalau tuan-tuan puan ikuti kelas terjemahan, kita guna kaedah ni yang akan membantu peringkat awal untuk kita terjemah Al-Quran, ya. Okey, yazakaru. Sedikit pengetahuan untuk kita semua. Yazakaru ni perkataan asalnya ialah yatazakkaru. Yatazakkaru. Dia ada perkataan tazakkara. Tazakkara. Begitu bunyi asalnya. Dia ada huruf ta. Tazakkara yatazakkaru. Yatazakkaru. Sebab kalau kita belajar dalam surah pula, tak ada wazan ni. Yazakkaru ni. Yafa'alu. Yazakkaru ni. Yazak. Balik. Sekejap. Yazakkaru. Kalau kita wazankan dia, jadi apa dia? Yafa'alu. Oh, ilaha. Yafa'alu. Bila yafa'alu ni tak ada wazan bentuk yafa'alu. Yang ada ialah yatazakkaru. Maaf, yatafa'alu. Yatafa'alu. Okey? Jadi daripada yatafa'alu, ni ambil perhatian juga yang belajar surah, ya. Yang belum belajar tak apa, nanti kena belajarlah. So saya sentuh semua tapi tidaklah terlalu detail. Tidak terlalu detail, insya-Allah. Untuk tambahan-tambahan kita punya maklumat ataupun senang kata untuk praktikal kepada ilmu yang telah kita pelajari dalam kelas, sama ada dalam modul 1 atau dalam nahu atau dalam sorof, kita sentuh-sentuh sikit dalam kelas terjemahan ini. Tapi insya-Allah kita raikan semua, jadi kita tidak terlalu beratkan perbincangan ini, insya-Allah. So yatafa'alu asalnya. Kemudian lahirlah perkataan yatazakkaru ni atas binaan wazan yang sama. Ini sama ni. Ya ada ya, ta ada ta, za ni fa fa'il dia. Kaf ini ada sabdu, jadi ain pun ada sabdu, ra pun ada sabdu, lam pun ada dhammah, ra pun dhammah. Okey, bahasa Arab ni dia antara kemudahannya ialah dia mempunyai pola-pola perkataan. Dia ada pola perkataan. Kalau nak tambah imbuhan kan dia fix. Kalau bahasa Melayu dia tak apa ikut sangat. Ada yang boleh tambah me, nanti daripada S tukar NY, macam saji jadi menyaji, macam itulah. Tapi kalau menyanyi tak ada pula asalnya sanyi, kan? Sebab dua-dua saji, kalau kita tambah men nanti jadi menyanyi. Menyaji, minta maaf. Kalau perkataan menyanyi asalnya bukanlah sanyi macam saji tadi. Jadi dia tak pasti ada pola yang tetap ke tidak. Tapi kalau bahasa Arab ni dia ada fix pola dia. Dia punya bahasa Arab dia panggil wazan, wazan. Sebab tu barat dia mengkaji Quran ni cepat. Sebab apa? Sebab dia belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni dia ada kaedah-kaedah, dia ada pola-pola dia. Jadi mudah untuk kita nak cuba masuk mempelajarinya, insya-Allah. Okey. Baik, yatazakkaru, kemudian dia jadi daripada yatazakkaru ni dia jadi yazakkaru. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah huruf ta ni digugurkan.
Kenapa digugurkan? Antara sebabnya nak direngankan sebutan. Nak diringkaskan sebutan. Bila ta ni gugur, dia gantikan dengan isyarat sabdu pada huruf zal. Zal ini, sabdu ni adalah ganti huruf ta. Jadi ada bunyi dia yazakkaru. Yazakkaru. Okey, yazakkaru. Apa maksud yazakkaru? Okey, sekarang ni ada dua kalimah yang mirip dia sama. Okey, kita perhati betul-betul. Dua kalimah yang mirip dia sama, iaitu zakkara. Zakkara, sekarang ni tazakkara. Zakkara, tazakkara. Dua-dua fi'il madi, tuan-tuan dan puan sekalian, dua-dua fi'il madi. Okey, dua-dua fi'il madi kata kerja perintah, kata kerja fi'il, kata kerja kala lampau. Beza dia ialah apa dia? Yang tazakkara ni dia ada tambahan imbuhan ta. Yang lain sama, zal, kaf ada sabdu, ra ada sabdu. Jadi perkataan zakir tadi, perkataan zakir tadi, zakir ini daripada perkataan zakkara. Ni ru'wat dia. Barulah jadi dengan kaf baris baris kasrah, lepas tu ra-nya adalah sukun. Itu fi'il amar dia. Tapi apa ru'wat dia ni? Binaan asalnya zakkara. Okey. Kemudian yazakkaru pula ru'watnya tazakkara. Ni ru'wat. Okey, yang saya buat hitam ni dua-dua adalah ru'wat kata dasar untuk kalimah-kalimah yang akan terkandung di dalamnya. Cuma beza perbandingan di antara dua kalimah ini ialah satu ta, satu lagi tak ada ta. So macam nak faham? So zakkara ni maksudnya memberi peringatan. Memberi peringatan. Okey? Apa kesan bila seseorang itu memberi peringatan kepada orang? Memberi peringatan ni mesti ada objek. Dia ada dia punya maf'ulun bih. Ali memberi peringatan kepada Abu contohnya. Apa berlaku kepada Abu bila dia mendengar peringatan? Apa kesan kepada Abu bila mendengar peringatan? Maka dia mendapat peringatan. Jadi wazan tafa'ala ini wazan nombor berapa? Nombor 5 bukan kaedah ni wazan. Wazan nombor 5. Zakkara wazan nombor 3. Yang belajar sorof, hati betul-betul, inilah latihan dia. Apa dia? Wazan nombor 5 ialah mutawa'ah, iaitu kesan. Kesan wazan, dari wazan 2 Ustaz. Ya? Zakkara wazan 2. Ya, zakkara nombor 2. Okey, jazakillah khair. Ya. Nombor 2. Baik. Tazakkara wazan nombor 5. Perhati yang belajar sorof ni. Wazan nombor 5 antara fungsi maknanya ialah kesan daripada wazan nombor 2. Kalau zakkara beri peringatan, tazakkara mendapat peringatan. Dia tambah mendapat. Sebab kalau diberi, dapatlah. Itu terjemahan dia, mudah je dia punya bahasa Arabnya hubungan dia. Mendapat peringatan. Ataupun mengambil peringatan, boleh? Okey, saya beri contoh lain. Kalau katsara. Katsara ni maksudnya apa nama, bukan katsara. Sin, huruf sin. Katsara. Kalau katsara perbanyakkan. Okey. Tengok ni. Katsara. Katsara ni maksudnya memecahkan. Memecahkan. Kalau Ali memecahkan cawan tu jadi apa? Apa kesan kepada cawan? Terpecahlah, pecah. Kesan kepada memecahkan ialah terpecah. Bahasa Arab terpecah apa dia? Tu tadi kita sebut tu. Tambah je huruf ta pada kalimah yang sama. Tu imbuhan dia. Jadi takassara. Maksud takassara. Takassara tu apa dia? Takassara tu ialah terpecah. Disebabkan apa dia? Sebabkan kassara. Kassara tu memecahkan. Itu dipanggil mutawa'ah. Ya, mutawa'ah itu apa dia? Kesan kepada perbuatan wazan fa'ala. Jadi itulah antara cara-cara kita nak memahami terjemahan atau memahami bahasa Arab.
Antara cara lah. Sebab dia banyak lagi dia punya makna-makna untuk wazan tafa'alan ini antaranya. Jadi hubungan di antara ayat 9 dan 10 ni kita boleh nampak. Nabi diperintahkan beri peringatan, nanti Allah bagi tahu siapa orang yang ambil peringatan. Di sini kita nak sambung terjemahan dia. Siapa yang ambil peringatan? Jadi yazakkaru, ia mengambil pengajaran atau peringatan. Man ni dia punya fa'il dia. Oleh. Siapa? Oleh man, orang yang yakhsha. Ada 11 juga. Yakhsha ni ia takut. Man yakhsha ni maksudnya orang yang takut lah. Cuman mudah kita orang yang takut. Baik, kita berhenti situ terjemahan. Sekali lagi kita ulang. Fadzakir. Tuan-tuan pun boleh tengok Quran masing-masing juga dalam terjemahan ya. Fadzakir, maka zakir, berilah peringatan oleh engkau. Jadi Allah beri cakap dekat Nabi, berilah peringatan oleh engkau. Jika nafa'atiz zikra, telah bermanfaat peringatan itu. Saya zakaru, akan ia mengambil peringatan man yakhsha, oleh orang yang ia takut. Jadi itu terjemahan satu persatu. Apa terjemahan mafhum dia? Maka berilah peringatan. Sekiranya peringatan itu bermanfaat, ia akan orang yang takutkan Allah lah maksudnya, akan mengambil pengajaran. Okey, dalam terjemahan dia kata macam mana? Oleh sebab itu berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Sebab kat situ dengan maksud kerana dia terjemahkan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Itu kalau kita baca terus terjemahan kan. Kalau kita baca bahasa Arab dia macam tadilah, daripada perbincangan nahwu dan sorof dia, kita dapat faham bahawa Nabi diperintahkan untuk beri peringatan, tetapi peringatan tersebut, zikra itu, akan diambil pengajarannya oleh orang yang takut. Jadi orang yang tak takut tak akan ambil pengajaran. So, InsyaAllah mari kita tadabbur ayat ini ya. Apa yang kita telah bincangkan pada ayat-ayat sebelum ini? Apa perkara-perkara yang telah kita bincangkan pada ayat sebelum ini? Sebab tiba-tiba Allah kata situ maka. Kenapa maka? Maka ni macam dia ada rentetan. Kan ada rentetan. Maka dalam bahasa Arab ni ataupun fa bahasa Arab ni dia sangat banyaklah maksud dia. Tapi mudahnya kita nak faham maka adalah rentetan. Daripada apa sebelum-sebelum ni? Cuba kita lihat apa yang kita bincang pada minggu lepas. Daripada ayat yang ke-6 kan? Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Jadi Allah kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan Nabi orang yang memahami Al-Quran. Allah mengajar Nabi Al-Quran ini. Jadi bila wahai Muhammad, disebabkan kau belajar Al-Quran, kau memahami Al-Quran, maka sampaikanlah peringatan. Jadi ini perintah apa ni? Tadabbur untuk kita, pemahaman untuk kita. Kita hari ini sedang buat apa? Ayat-ayat minggu lepas kita bincangkan, boleh faham tak? Apa kesan bila kita belajar? Itu soalan dia. Itulah dia sekarang ni, pengajaran untuk kita ni. Apa kesan? Maksudnya apa output lah. Betul tak? Apa output bila belajar? Tuliskan jawapan. Tuliskan jawapan. Semua tuliskan jawapan. Apa output bila belajar? Berdasarkan ayat 9 dan 10 ni yang kita tadabbur ni, Allah kata maka berilah peringatan. Setelah Allah beritahu kepada Nabi, aku ajarkan kau Quran, kau takkan lupa. So apa output? Apa hasil? Apa buah daripada kita datang belajar? Dan belajar apa? Belajar Al-Quran. Tengok jawapan sikit. Tuliskan jawapan. Ada satu dah jawapan. Masya Allah. Ya. Jadi itu kesan pemahaman kita.
Semua kata apa dia? Satu, mesti menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua, sebabkan kita pula, kita sebelum kita mengajar, kita pula diajarkan, kesan kita belajar, takutlah. Betul? Tu ada jawab takut kepada Allah. Mestilah kena amal juga buat diri sendiri, betul? Kemudian mesti kita sampaikan, ajar kepada orang. Jadi sekarang ni satu ilmu yang datang daripada siapa kepada siapa? Datang kepada orang yang takutkan Tuhan, kepada orang lain yang dia lahirkan apa lagi? Generasi yang takutkan Tuhan. Generasi yang takutkan Tuhan tu, apa antara sifat peribadi kesamaan mereka? Ialah orang yang akan menyampaikan kepada orang lain. Masya Allah. Baik, nampak? Sabbih isma rabbikal a'la. Setiap kali kita mendengar surah Sabbih isma rabbikal a'la, adakah kita pergi mengajar orang lain selama ini? Adakah selama ini kita mendengar Sabbih isma rabbikal a'la pada bulan puasa, tiap-tiap kali bulan puasa kita, kenapa saya sebut bulan puasa, lebih banyaklah kita menjaga kita punya solat witir kan? Sebab antara bacaan solat witir, rakaat pertamanya kita akan baca Sabbih isma rabbikal a'la. Bagi yang istiqamah sehingga selepas puasa masih lagi menjaga solat witirnya, dia akan sentiasa membaca dan mendengar Sabbih isma rabbikal a'la. Jadi antara kesan Sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la ini ialah menjadikan kita orang yang menyampaikan dan juga pada masa sama menjadikan orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Kita, masyarakat kita kan, contohnya surah Yasin. Cuba kita tengok surah Yasin. Antara surah yang menjadi pilihan yang sangat dekat dengan masyarakat. Cuba tengok surah Yasin. Surah 36, surah 36. Okey, ada yang bertanya ni, nanti kita akan jawab kemudian insya-Allah. Ustaz, kalau kita tak mampu nak berdakwah pada orang lain, macam mana? Belum bersedia. Okey, insya-Allah nanti remind balik di hujung perbincangan, nanti mungkin kita boleh sebutkan hal ini ya. Sebab dakwah tu sebenarnya luas. Dakwah tu luas. Adakah dakwah tu mesti dengan hanya lisan kita bercakap? So banyak sebenarnya kita boleh buat. Allah akan berikan kepada kita apa yang kita mampu untuk buat. Jangan risau, insya-Allah kita cuba bagi tahu nanti. Okey, tengok surah Yasin ni. Antara surah yang menjadi sangat rapat dengan masyarakat Melayu. Bahkan ramai ya yang menghafal surah Yasin. Masya Allah, ni satu bentuk yang sangat kita mesti puji masyarakat kita. Iaitu apa dia? Mereka menghafal surah Yasin ini. Tapi dalam surah Yasin ni, peringatannya apakah kita betul-betul mengambilnya atau menjadi orang yang mendengar ayat Quran, satu, tidak menusuk ke hatinya. Tak menjadikan dia rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tak mendorong dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Macam mana tu? Kenapa Ustaz cakap begitu? Cuba tengok dalam surah Yasin ni. 4 ayat pertama je Allah dah sebut tentang Al-Quran. 4 ayat pertama ni Allah kata tentang Al-Quran itu. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Demi Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar daripada kalangan para utusan di atas jalan yang lurus. Baik, cuba kita perhatikan Quran ni, mana-mana surah pun dia saling menjelaskan. Kita tadabbur minggu lepas tentang Allah beritahu Allah ajarkan Nabi Quran, nampak tak? Dan Nabi tu bila Allah ajar Quran, Nabi takkan lupa. Kalau lupa pun maksudnya Allah yang lupakan Nabi dengan cara macam mana? Allah gugurkan surahnya. Allah apa ni? Allah mansuhkan ayat-ayatnya. Jadi apa Nabi ajarkan itu adalah yang Allah kehendaki. Yang Nabi tak ajar, yang Nabi tak sampaikan hukum hakamnya ataupun bacaannya, ialah apa yang Allah sendiri dah mansuhkan. Kan? Minggu lepas kita bincangkan, itu menunjukkan apa dia? Quran yang ada pada diri kita hari ini tak ada satu pun diubah oleh Nabi. Tak ada. Kalau kita kata mana pergi, dalam hadis ada dibincangkan tentang rejam untuk penzina yang telah berkahwin. Kenapa dalam Quran tak ada? Adakah Nabi sorokkan? Allah bagi tahu dah. Hujahnya apa dia? Allah yang hilangkan. Allah yang gugurkan. Allah yang mansuhkan. Allah yang jadikan Nabi lupakan tentang ayat tersebut. Hukum masih ada lagi. Begitu. Kena faham macam tu.
Jadi sama tak dengan surah Yasin ayat 1 hingga 4, lebih kurang. Tapi dia ringkas. Yang surah Al-A'la tu dia nak terangkan lagi. Ayat 1 sampai 4 ni beritahu Quran tu Allah bagi kepada Nabi. Tapi ayat yang ke-6 tengok Allah kata apa dia. Kenapa Allah bagi kepada Nabi Al-Quran yang penuh hikmah? Ingat, Al-Quran tu sifatnya penuh hikmah. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan jadi orang yang berhikmah. Bila Nabi dapat Al-Quran, Allah kata kepada Nabi, litunzira, supaya engkau memberi peringatan kauman kepada suatu kaum, ma'unzira, apa yang tidak diingatkan nenek moyang mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang lalai. Yang ini pun ayat ini kita akan tekankan nanti lagi insya-Allah. Ayat ke-6 ni. Tapi nak bagi tahu apa dia? Bila Nabi dapat Quran, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Lepas tu kita buka lagi surah Yasin ni. Bermula daripada ayat yang seterusnya ni, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Surah Yasin juga. Allah cerita tentang apa ni? 13 sampailah muka surat ni habis ni. Okey, sambung sikit lagi. 13 ni cerita tentang apa? Contoh untuk Nabi. Nabi nak berdakwah ni, Allah bagi dia contoh. Contoh apa dia? Allah buat ni, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu, menerusi Nabi Muhammad kepada kaumnya, satu perumpamaan cerita tentang apa dia? Satu penduduk negeri yang datang kepada mereka para rasul. Para rasul. Kan nanti last kali ada seorang lelaki dibunuh. Ada seorang lelaki dibunuh. Lelaki tersebut nak suruh beriman kepada rasul-rasul tersebut. Last kali apa dia? Dia dibunuh. Dia dibunuh. Sebab apa? Dia menyampaikan. Tapi kata lelaki tersebut bila dah mati, Allah bagi dia syurga. Qila dkhulil jannah. Dikatakan baginya masuklah syurga. Qala, dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku dia mengetahui bahawa yang disampaikan tadi masa dia hidup itu adalah bermanfaat untuk dia. Nampak tak? Jadi apa yang kita dapat bila baca surah Yasin sepatutnya menjadi orang yang menyampaikan Quran ini. Jadi cuba kita renung balikkan, kita selalu baca surah Yasin. Khamis malam Jumaat kita baca, kadang-kadang kalau surau tu ustaz tak datang ke, ada urusan ke, kadang ada inisiatif, kita jom baca surah Yasin, pengusi dia kata. Tetapi sayangnya, bukan kata semua, tapi sayangnya sekiranya kita hanya membaca, betul, membaca setiap satu huruf mendapat 10 pahala, tetapi dibacakan Quran itu, Al-Quran itu dibaca mesti ditadabbur. Mesti ditadabbur. Ingat, Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur. Ramai lagi yang masih confused, apa tu tadabbur? Tengok surah berapa tadabbur? Surah 30, surah 38 ayat 29. Tengok surah 38 ayat 29. Okey, apa output kita belajar tadi? Kita tulis balik sikit. Tanya. Apa output kita belajar tadi? Dah bagilah jawapannya. 1, jadi orang yang takut. Betul? Orang yang takut. Yang takut kepada Allah. Kedua apa tadi tersebut? Menyampaikan. Menyampaikan peringatan. Yang ketiga tadi ada yang jawab apa dia? Melaksanakan. Ya, itu wajiblah. Melaksanakan. Termasuk bentuk melaksanakan itu adalah menyampaikan peringatan Al-Quran kepada yang lain, kan? Okey, kita kata apa dia tadi? Sama je. Sama juga Allah sebut kat mana tadi? Sama juga Allah sebut dalam surah Yasin. Itu baru satu surah kita ambil, surah-surah lain. Semalam kita tadabbur bagi ada kelas lain lah. Surah An-Nazi'at, ya sama je. Ayatnya tidak, dia saling fussilat, menjelaskan Quran ni. Buka mana-mana surah, cerita yang mesti lebih kurang sama. Sebab Quran ni topik paling besar dia ialah nak mengenalkan Tuhan tu. Nak mengenalkan Allah tu siapa. Jadi mestilah kesannya takut. Bila takut nak sampaikan balik kepada orang lain.
Okay, sekarang tengok. Itulah bila kita kata baca Quran yang sebenar. Okay, baca Al-Quran yang sebenar adalah dengan ditadabbur. Ditadabbur ayat-ayat ni. Tengok surah 38 ayat 29. Apa Allah sebutkan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu, telah kami turunkannya ilaika kepada engkau wahai Muhammad. Kitab ini mubarakun, penuh keberkatan. Liyadabbaru, tu tujuan Allah turunkan Al-Quran. Ini ayat ini Allah bagi tahu kepada kita tujuan Allah turunkan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, supaya Quran itu ditadabbur ayat-ayatnya. Supaya orang yang mendengar Quran itu mentadabbur ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara, tu tadzakkara ayat ini kita sedang bincang, dan supaya mengambil pengajaran, mengambil peringatan ulul albab. Siapa orang yang takutkan Allah? Dalam ayat ini Allah kata ulul albab, orang yang ada akal. Orang yang ada akal yang sempurna akan mengambil pengajaran. Dalam ayat ini Allah kata apa dia? Ulul albab. Okey, tengok. Apa sebenarnya cara baca Quran yang betul? Tadabbur. Kadang-kadang kita tanya, Ustaz, saya nak belajar tafsir ke nak belajar tadabbur? Satu. Ustaz, bulan puasa kita nak khatam Quran ke nak tadabbur Quran? Soalan kedua. Ustaz, kami nak belajar bahasa Arab ke nak tadabbur Quran? Sebenarnya soalan itu salah. Soalan itu salah. Dia tak ada kena-mengena pun antara tafsir Quran ke tadabbur. Nak khatam Quran ke tadabbur. Nak belajar bahasa Arab ke tadabbur. Bukan. Dia sebenarnya semua yang berkait dengan Quran, bila kita baca tu, dia nak pergi kepada mana? Dia nak pergi kepada tadabbur. Nak tafsir Quran satu, nak belajar bahasa Arab, nak khatam Quran, semua itu jalan nak pergi ke mana? Nak kena tadabbur Quran tu. Tadabbur tu apa dia? Tadabbur tu apa dia? Cuba siapa ingat apa kata kunci tadabbur? Kita dah biasa belajar kelas tadabbur kan? Ada dua kata kunci tadabbur. Kalau pegang ni betul-betul, insya-Allah nanti saya tanya lagi dalam kelas yang lain, kita dapat jawab. Dua kata kunci dalam tadabbur. Pegang dulu ni sebelum hafal dia punya ta'rif. Bila kita kata tadabbur, orang tanya kita, kamu belajar kelas tadabbur, nanti dalam TV pun dengar lagi tadabbur, apa dia? Kelas dalam TV Al-Hijrah tu kan? Tadabbur. Bila sebut tadabbur, ingat satu perkataan dubur. Dubur. Dua perkataan tadbir. Ni. Bila kita sebut tadabbur, dia mesti merangkumi dua ni. Duburun ataupun adbar. Adbar ni jamak dia. Tak apa, ambil dubur je. Senang. Biasa pun kita sebut perkataan dubur. Yang kedua tadbir. Nampak tak? Ada ru'wat yang sama. So kita kata belajar bahasa Arab ni kita nampak ru'wat. Dal, ba, ra. Dal, ba, ra. Dal, ba, ra. Ya, baca, faham, renungi dan bertindak, pemerhatian di bahagian hujung dan kesan tindakan dia. Semua tu dari segi bentuk ayat ni betul. Ni kefahaman kita. Jadi dari segi keyword dia pegang ni. Tadabbur pertama mesti daripada dubur dulu perkataan yang kita nak kembangkan maksud dia. Yang kedua tadbir. Ada hubungan tak binaan kalimah di antara dubur dengan tadabbur, tadbir dengan tadabbur? Ya, ada ru'ut yang sama, iaitu apa dia ru'ut dia? Dal, ba dengan ra.
Daripada perkataan dubur, apa itu dubur? Dubur ni selalu kita kata punggung lah. Dubur ini ialah bahagian akhir. Bahagian akhir. Maksud dubur dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita terjemahkan apa? Bahagian akhir. Bahagian akhir. Betul hadis satu hadis tu Nabi kata fi kulli duburis solah. Dubur solah Nabi kata. Fi kulli, pada setiap dubur solah, pada setiap bahagian akhir solat, iaitu sebelum beri salam, akhir solat sebelum beri salam. Nabi akan baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sebelum beri salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Kita dah baca tasyahud, dah hujung dah. Lepas tu kita baca apa dia? Antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal tak doa tu? Kan minta Allah supaya apa dia? Tolong kita untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Allah lagi. So sebelum nak habis solat. Sebab apa? Antara doa yang mustajab ialah sebelum akhir salam. Sebelum salam. Ketika tahiyat akhir di hujung tu, sebelum salam, antara tempat mustajab berdoa. Jadi Nabi sebut apa? Hadis sebut apa? Fi kulli duburis solah. Pada setiap hujung solat. Jadi perkataan dubur maksudnya apa dia? Hujung. Bukan dubur kat sini kita nak bercakap tentang anggota tubuh kita tu. Bukan. Dubur sini maksudnya di bahagian hujung ataupun akhir. Maksudnya apa dia? Bila kita baca Quran, di akhirnya apa? Maksudnya bila kita baca Quran, jadi faham ni macam mana? Bila kita baca sampai hujung suatu ayat, kan? Hujung akhir ataupun hujung tadi lah. Tak maaf lah, tulisan begini sambil saya cakap tu kena pilih balik. Takut nanti saya print balik, saya screenshot ke ni apa benda saya tulis ni kan. Pakai pen macam ni dia tak apa-apa nak. Saya lah tak mahir sangat ni. Kena tulis satu-satu macam tu lah. Okey, boleh. Bila baca sampai hujung sesuatu ayat atau sesuatu surah, kan? Atau sampai khatam, hujung tu. Khatam Al-Quran. Apa dapat? Dapat sesuatu, sepatutnya bila di hujung itu, kita mendapat apa dia? Pengajaran. Sepatutnya bila baca sampai hujung tu apa bahasa Arab? Dubur. Bila sampai dubur ayat, sampai dubur surah, sampai dubur Quran, sepatutnya kita dapat apa dia? Kita dapat pengajaran. Okey. Itu bila kita tadabbur, mesti setiap kali baca Quran, mesti dapat pengajaran. Tadi kita dah baca dalam surah 38-29. Allah kata apa dia? Mengambil pengajaran. Okey. Tapi tadabbur ada juga kata kunci yang kedua iaitu tadbir. Tadbir ni bahasa Arab ke bahasa Melayu tadbir? Kita selalu pergi ke pejabat pentadbiran. Oh, rupanya tadbir ialah bahasa Arab. Bahasa Melayu apa dia tadbir? Mengurus kan? Pejabat pengurusan. Menguruslah. Jadi perkataan tadbir juga lahir daripada perkataan tadabbur. Orang yang membaca Al-Quran sehingga bahagian akhir ayat atau bahagian akhir satu surah, atau dia baca sampai khatam Quran, dia mesti dapat pengajaran. Kemudian dia kena uruskan pengajaran tersebut. Uruskan, laksanakanlah. Uruskan, bukan laksana lagi, urus pengajaran tersebut. Uruskan pengajaran tersebut. Nampak tak? Jadi bila kita kata urus, luaslah. Luas. Contohnya kita baca tadi dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ataupun surah Al-A'la lah, minta maaf. Kita pakai surah Al-A'la balik. Minggu lepas Allah cerita tentang apa dia? Allah ajarkan Nabi Quran dan Nabi tidak lupakan Quran. Jadi bila kita faham begitu, apa yang kita kena buat? Oh, aku pun umat Nabi Muhammad. Aku pun kena belajar Quran juga. Sekarang ni uruskan. Sekarang ni kita dapat tadabbur minggu lepas contohnya kan. Contohnya minggu lepas kita dapat kesimpulan ialah mesti belajar Al-Quran.
Jadi sekarang ni, sila uruskan hal ini untuk diri kamu. Kita kata masa tak ada. Kita kata sekolah tak ada. Kita kata kerusi meja tak ada nak belajar. Contohlah ni, saya bagi contoh-contoh banyak supaya kita fikir. Katalah kita kata kita ada 100 orang nak belajar. Tempat boleh masuk 20 orang. Jadi macam mana nak buat? Itulah kata urus. Nak belajar Quran, buku tak ada. Nak belajar Al-Quran, keluar dari rumah, pakaian tak ada. Adakah semua tu kita kata, saya tak payah belajar, buku tak ada? Jadi kalau begitu apa kita faham? Macam mana nak uruskan nak belajar Quran? Mesti beli Quran, mesti ada Quran. Tengok sahabat kita kan, setiap kali datang kelas, tak ada Al-Quran. Kita tanya dia kenapa tak ada Quran, dia diam. Rupanya apa dia? Dia tak ada duit nak beli Quran. Contohlah. Macam mana kita nak uruskan? Sebab kita dah belajar ayat Quran, bagi tahu apa dia? Kena belajar Quran. Biar je lah, dia tak nak beli Quran ke? Belikan dia Quran. Itu namanya tadbir, urus. Quran ini sepatutnya, kita tadabbur hari ini, Quran ini memberi kesan takut dalam jiwa manusia. Nak takut macam mana? Kalau kita baca tanpa melihat terjemahan, takut tak? Tak faham. Boleh takut tak? Macam mana nak uruskan supaya kita baca Quran nanti kita boleh takut kepada Allah? Macam mana kita nak uruskan bagaimana nak baca Quran supaya kita boleh takut kepada Allah? Mesti nak belajar bahasa Arab. Betul tak? Sebab apa belajar bahasa Arab? Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi bila kita faham bahasa Arab, bolehlah kita nak memahami Al-Quran ini. Jadi itu maksud tadbir. Kita menguruskan apa yang kita belajar. Hari ini lagi Allah kata apa dia? Orang yang belajar Al-Quran, Nabi, kamu dah belajar Quran, aku dah berikan kamu Al-Quran, peringatan. Sekarang berikan peringatan. Pengajaran yang kita ambil hari ini ialah apa dia? Orang yang belajar Al-Quran mesti sampaikan kepada orang lain. Tadi, kita baru jawab soalan tadi. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita tak bersedia nak memberi, mana ya tadi soalannya? Ustaz, kalau kita tak mampu nak berdakwah pada orang lain, macam mana? Belum bersedia. Okey. Soalan ini baguslah. Inilah maksud apa dia? Tadabbur. Dia nak uruskan sekarang. Sekarang ni kalau kita lihat kepada diri masing-masing pula, berbeza-beza. Ada orang dah lama belajar bahasa Arab, patutlah dia boleh nak terjemah. Waktu pula, dia tu bekas guru, dia tu bekas lecturer ke? Oh, dia ada skill nak mengajar. Jadi dia bolehlah mengajar, aku ni macam mana? Tak boleh faham begitu. Allah suruh uruskan. Jadi sekarang contohnya kita nak mengajar orang. Nak mengajar orang. Mengajar ni, cara dia macam mana? So nak bagi benda tu lebih luas macam mana pula? Kita just ajak orang contohnya kan. Kalau kita, tadi kata, kita ni tak boleh nak mengajar sebab tak bersedia. Ilmu tak banyak lagi kita kata. Tak apalah, kita terus belajar. Tetapi kita kena duduk secara kolektif. Nak melaksanakan ni, mana boleh duduk seorang-seorang? Sebab tu dalam surah Fatihah, kayu ukur dari semua apa yang kita cakap ni dalam surah Fatihah. Bila surah Fatihah, kita kata kita nak memperhambakan diri pada Allah, kita tak akan cakap seorang-seorang. Kita tak akan kata, iyyaka a'budu, kaedah satu. Iyyaka a'budu, hanya kepada engkau aku mengabdikan diri. Kalau aku solat seorang-seorang, kita kata lagi tiga. Kalau aku solat seorang-seorang, aku kena baca iyyaka a'budu. Tu. Kan sepatutnya iyyaka na'budu. Yang belajar kaedah nak budu ni nun di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah kami. Kalau seorang aku jadi a'budu. A'budu. Boleh tak kita solat seorang-seorang malam kita baca iyyaka a'budu? Tak sah solat tu. Kalau sengaja kita buat habis batal dan boleh berdosa sebab sengaja. Tapi tetap walaupun seorang kena baca kami. Maksudnya apa dia? Kita ni kena kolektif. Kena jama'i, kena duduk sama-sama. Kalau seorang tu dia boleh mengajar, kita boleh buat apa? Sebab kita nak mengajar ni, nak menyampaikan Quran, mesti kena ada orang yang nak mendengar. Jadi yang kita mampu ialah kita war-warkan, okey dah. Kita ajak orang. Jom kita dengar minggu ni dengan tadabbur. Ada dah ustazah nak mengajar, ada dah guru nak mengajar. Lepas tu pula bila datang tiba-tiba tak cukup seat. Apa nak buat? Kita sebahagian pula ada rezeki yang lebih. Dia mungkin sebabkan dia pencing ataupun dia ni peniaga ke, walaupun siapa saja. Ada gaji di hujung bulan tu dia ada gaji. Kita belikan kerusi. Itu namanya urus, itu namanya tadabbur. Okey, semua benda tu mesti ada tindakan dia. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing Allah akan letakkan pada kadar dia. Kita boleh mengajar, dia silakan mengajar. Kalau dia boleh menyumbang, dia menyumbang.
Tapi poin dia tetap nak melaksanakan apa dia perintah Allah tadi, menyampaikan peringatan. Tapi ingat, peringatan nak diberikan apa dia? Mesti akan menjadikan orang takut kepada Allah. Okey? Jadi ilmu apa? Tengok Nabi datang, Nabi belajar Al-Quran. Siapa orang yang paling takutkan Allah? Nabi Muhammad jawapan dia. Nabi ketika Jibril datang kepada Nabi, suruh Nabi baca, Nabi kata apa dia? Ma ana biqari'in. Aku tak pandai baca. Jadi tuan-tuan puan, kalau kita hari ni kata kita tak boleh kot nak belajar bahasa Arab, tak pandai kot nanti, payah. Nabi kata apa dia? Aku tak pandai baca. Baca pun tak boleh lagi Nabi. Maksud tu. Tapi tak boleh nak sama kita dengan Nabi. Nabi ialah manusia yang Allah pilih dan dia sendiri menjaga dirinya. Kita ni kadang tak jaga diri kita dan sebagainya. Itulah kesan-kesan dia kenapa lambat sikit dan sebagainya. Tak apa lain tu. Tapi nak bagi tahu, tak ada istilah tak sempat. Tak ada istilah kita tak mampu. Mesti boleh insya-Allah. Okey. Jadi Nabi kata ma ana biqari'in. Kan? Aku tak pandai baca. Jibril suruh juga baca. Baca apa? Jibril suruh Nabi terus baca Al-Quran kan? Maksudnya peringkat awal pendidikan mesti Al-Quran. Sebab tu Nabi belajar Al-Quran. Nabi lah orang yang solat malam bengkak-bengkak kaki dia. Kita belajar bahasa Arab, belajar Nahu. Siap hari ni kita belajar lagi apa dia? Balaghah dan sebagainya. Belajar lagi kesan ayat kepada ayat ini. Macam-macam kita belajar. Ustaz-ustaz bagi penjelasan lagi. Masya Allah dahsyatnya. Banyak pengajaran dapat. Yang kita takut ialah kita berhenti setakat dapat pengajaran. Tak pergi kepada tadbir, menguruskan. Tak melaksanakan. Nabi kesan Nabi mendapat pengajaran. Pertama, dia takut kepada Allah. Apa bukti takut kepada Allah? Jadi tuan-tuan yang perempuan cakap, takut kepada Allah kan? Kesan belajar, takut kepada Allah. Tengok Nabi solat malam, Nabi bengkak kaki. Nabi menangis-nangis. Jadi kenapa jadi begitu? Itulah kesan belajar Quran. Sekarang, kalau kita kata nak beri peringatan kepada orang, peringatan apa dia? Jawapan dia mesti Quran. Tak ada buku lain. Macam tu sekali. Ya, itulah yang Nabi dapat dulu. Hari ni kadang-kadang kita kata nak guna yang lain. Kita nak buat program usrah dan sebagainya kan. Kita guna buku-buku karangan manusia dulu. Memang bagus. Bukan kita kata tak bagus buku-buku tersebut. Tapi kita tidak menitikkan berat Quran. Kalau Quran pun antara trend yang kita buat. Antara trend yang kita buat untuk Quran. Ialah kita buat program. Bagus program tu peringkat awalnya. Iaitu program nak khatam Quran bulanan. Kan? Okay, awak kita pilih 30 orang dalam grup kita. Okey, Ahmad awak baca juzuk 1, Ali awak baca juzuk 2, Abu awak baca juzuk 3. Sampai 30 orang, satu hari dah khatam seluruh Quran. Dia kata begitu. Tapi besok baca lagi. Ataupun sebulan lah, target sebulan. Berikan satu juzuk. Jadi kita dah khatam beramai-ramai. Okey, bulan depan awak pula juzuk 2. Jadi cukup semua kita khatam. Berapa kali kita khatam. Tetapi benda tu berlaku setahun. Tujuan dia nak menggembur semangat baca Quran. Lepas tu tengok tahun kedua masih lagi tindakan yang sama. 3 pun sama juga. Kami dah khatam Quran banyak kali dah. Bukan tak bagus khatam Quran, jangan salah faham apa yang saya sebutkan ni. Tetapi tak pergi kepada pengurusan. Apa nak buat bila orang tu dah banyak kali khatam Quran? Bila dia nak dapat peringatan? Bila dia nak diberi peringatan pula? So sepatutnya dia makin meningkat. Kalau dengan Quran, tidak ada pengurusan, tidak ada peningkatan. Kita cek. Dulu kalau aku baca Quran, kalau kita buat graf, kan, sepatutnya graf tu semakin naik macam ni mudah-mudahan. Sejajar dengan apa dia? Ilmu kita dan umur kita. Nak letak apa? X ke Y ilmu? Siapa pun boleh ubah ya? Yang dah lupa dah ni. Ni umur ke sini? Tolong siapa yang masih ingat. Apa yang sesuai? Umur dengan ilmu kan? Ilmu, betul. Umur kita letak kat X boleh tak? Paksi X. Ilmu dekat Y. Betul ke? Betul. Okey, betul Jadi semakin meningkat umur, dia ada semakin meningkat apa dia? Ilmu. Ilmu sahaja ke tak? Ilmu ni mesti sampai apa dia? Pelaksanaan kan? Sebab kesan ilmu ialah ada kesan-kesan dia. So begitu. Jadi kalau kita kata umur kita ketika kita khatam Quran 30. Khatam. Umur 32 kat sini. Graf dia khatam. Umur dia 50 nanti kat sini juga khatam. Tak ada peningkatan. Tak ada perubahan. Tak boleh begitu. Kita kena rancang sama-sama plan.
Kena ada plan. Dalam urusan dunia kan kita ada plan. So dalam urusan akhirat jauh lagi besar untuk kita nak buat. Sebab urusan dunia tu pun sebenarnya kalau tanpa akhirat jadi dunia sahajalah. Tapi bila dengan akhirat kita plan betul-betul, dunia ni akan ikut sekali tindakan dia. Sekarang ni kalau kita nak tingkatkan macam mana nak buat? Kita kena belajar pula lepas khatam, belajar bahasa Arab ke, kan? Ni lepas khatam, lepas tu naik pula taranum, lepas taranum habiskan taranum, qiraat, dia dekat bacaan saja. Bukan tak bagus, dia bagus. Tapi mana pergi kepahaman? Sahabat Nabi ada yang sampai apa dia? Ada yang baru masuk Islam, Nabi kata. Baru masuk Islam, tak sempat solat. Tak sempat nak mengaji Quran lagi. Dah syahid dah. Sebab apa? Dia pergi kepada intipati Quran yang sebenar apa dia Allah nak. Kita nampak macam seolah-olah kita sedang memegang Quran ni adalah satu buku yang bentuknya tulisan sahaja. Kita bukan baca Quran ni dalam bentuk ia adalah surat daripada Allah. Bila surat ni ada peringatan kan? Macam kita dapat surat dulu buat surat permohonan. Kan? Bila orang yang dapat surat borang kita, surat permohonan daripada kita, orang tu baca dia letak tepi. Kita hantar lagi surat permohonan, nak minta kerja, nak masuk belajar, nak minta beasiswa. Dia baca, dia buat tepi. Kita hantar borang permohonan dekat Jabatan Tanah untuk nak luluskan tanah dan sebagainya. Baca, buat tepi. Bubuh bawah. Marah tak kita? Orang baca surat kita begitu. Maha suci Allah, bukan nak sama dengan Allah. Jadi untuk diri kita, Allah turunkan surat, kita baca, buat tepi. Baca surat, buat tepi. Tak ada tindakan. Jadi macam mana jadi begitu? Tengok Allah kata tentang orang yang begini dalam surah 17. Ayat yang ke-82. 17:82. Okey, jadi kita ambil ini. Untuk 17:82 ni, ini untuk graf yang kita takut. Graf yang ni. Graf yang umur dia bertambah, tetapi ilmu dia statik kat situ. 17:82. Tengok surah 17 ayat 82. Jadi Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan berulang-ulang daripada Al-Quran ini. Allah turunkan Quran selama 23 tahun. Apa yang ada dalam Quran itu? Ma huwa shifa'. Apa yang ia merupakan penyembuh. Ubat. Kalau kita sakit, makan ubat. Betul tak? Tujuan dia apa makan ubat? Untuk sembuh. Jadi kalau dia makan ubat Panadol, dia pening kepala, makan ubat Panadol, tak sembuh-sembuh, apa maksud dia? Ubat itu telah dikaji, telah dibuat ujian makmal, insya-Allah dengan ramuan yang ada, tak kisahlah Panadol ke, ubat herba ke, kan? Dia makan, dia boleh menghilangkan sakit kepala dia. Tapi bila dia makan Panadol, tak hilang-hilang sakit kepala dia. Masalah ubat ke masalah dia? Masalah penyakit dia. Masalah ubat ke masalah penyakit dia? Mesti masalah penyakit dia. Maksudnya mungkin bukan dia sakit kepala biasa-biasa. Sakit kepala dia luar biasa. Betul tak? Sekarang ni Allah turunkan ubat. Ubat. Bila kita baca Quran, tak ada apa-apa efek dalam diri kita. Tak ada rasa takut pada Allah. Sebab Quran nak turun ni syifa kepada apa dia? Pertama, syifa kepada hati. Quran bukan saja syifa pada luaran. Betul, memang kita boleh ruqyah. Kalau kita demam, ya, boleh. Kita baca dekat air, lepas tu kita tiup, lepas tu kita minum, baca surah Al-Fatihah. Kita baca malam-malam. Kita baru lepas kan dulu, kita tadabbur tentang 3 kul. 3 kul juga adalah doa untuk ruqyah.
Nabi ruqyah dirinya dengan 3 kun. Nabi sakit, Nabi ruqyah. Di samping makan ubat, Nabi ruqyah. Jadi itu untuk luaran. Dalaman juga. Quran ini adalah ubat dalaman. Tapi bila dia baca Quran, tak ada apa-apa perubahan. Kita hantar anak kita belajar kat tahfiz contohnya. Hantar kat sekolah agama. Dia belajar, tapi lepas habis belajar, bila dia habis belajar, dia macam bebas pula. Lepas tu kehidupannya makin suka pula benda yang lara. Masalah ni. Maksudnya ubat ni tak mujarab kan? Ke ataupun penyakit dia tu yang luar biasa? Dah tentu ubat ni mujarab. Tetapi yang bahaya ialah penyakit dalam diri dia tu. So kena lagi perbaiki. So ada masalah tak bila penyakit tu ada berat sangat, tu kita kena fikir tu. Kenapa baca Quran tak boleh faham lagi? Tapi kalau baca Quran aku tengok orang lain baca Quran ada peningkatan tu. Aku makan ubat juga tapi tak ada sembuh-sembuh. Kita kena takut macam tu. Dan warahmah. Bila kita dapat, kita dah sembuh, kita pun sihat. Dulu orang ajak pagi kita kata jom pergi jogging pagi ni contoh. Tak boleh lah sebab apa, pening kepala. Tapi besok bila dia dah sihat, jom pergi jogging, jom pergi kebun, minta maaf lah pagi ni badan aku demam. Besok minta maaf lah demam. Sampai berterusan demam, makan ubat tak sihat-sihat. Jadi macam mana bila tak sihat nak buat kerja? So bila dia dah sihat, makan ubat, lepas tu dia boleh bekerja. Bila bekerja, dia bekerja untuk siapa? Sebagai seorang yang baca Quran. Tadi dia baca Quran, Allah suruh kita sampaikan kepada orang lain lah. Aku pun nak sampai kepada orang lain. Apa dapat? Allah pun sayang dia, rahmatan. Allah kata, rahmatun. Allah bagi dia rahmat. Bagi siapa? Orang yang beriman dengan Quran ni. So nampak tak? Sama tak dengan graf tu tadi sebenarnya? Kita tadabbur graf. Bukan tadabbur graf. Tadabbur ayat ini. Kita boleh buat graf dalam untuk nak pemahaman. So baca Quran mesti ada peningkatan. Tapi Allah kata, wala yazidu zalimin illa khasara. Tapi untuk orang-orang yang zalim, tak bertambah apa-apa dalam hidup dia. Dia baca Quran juga, tapi tak tambah apa-apa. Itu orang yang zalim, kata Allah. Illa khasara. Melainkan dia mendapat kerugian. Dia dapat rugi. Kalau kita tengok graf tadi, kalau kita kata baca Quran, kita punya Quran statik je. Tak nampak lagi tu. Belajar Quran, khatam, tapi dia tak pergi pun tadabbur ke, dia tak mau dengar. Kita kata siapa-siapa yang ni muhasabah diri masing-masing je. Jadi maksudnya apa dia? Bertambah tak? Masa bertambah, tapi peningkatan kualiti tak bertambah. Jadi dia ada tak kerugian kat situ? Dia ada rugi masa kan? Dia ada rugi masa dia. Kita tak kata baca Quran khatam tu rugi secara direct, tak. Kita tak tahu begitu. Kita nak beritahu kesungguhan. Ini bukan soal khatam tak khatam tu. Bukan yang tu nak khatam Quran bagus. Sebulan sekali khatam Quran bagus. Teruskan. Jangan tak khatam pula lepas ni. Tapi kita kena fikir tindakan-tindakan selepas ini apa dia. Sampai kita boleh mengajar. Okey, kena nampak dah penting ni. Kita kena ajak orang lain pula. Tapi nak ajak supaya orang takut pada Allah. Jadi begitu. Jadi kalau tidak, dia akan jadi apa? Rugi masa dia. Kan Allah kata tadi, sepatutnya orang yang baca Quran ni jadi penyembuh dan dia dapat rahmat Allah. Tapi kalau orang yang zalim, dia tak dapat bertambah apa-apa melainkan kerugian. Kerugian apa yang paling besar sekali dalam hidup kita ni? Allah kata wal as, demi masa. Rugi masa. Masa tu tak dapat digunakan dengan kualiti yang terbaik. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-As kalau kita kaji, dalam surah Al-As tu Allah cerita tentang masa kecuali orang yang beriman dan beramal. Bekerja. Maksudnya kena masa tu mendatangkan kita punya hasil kerja. So kerja dengan Quran apa bila belajar Quran? Masuk engineering jadi engineer. Masuk kedoktoran jadi doktor. Tak apalah, itu bidang-bidang kemahiran masing-masing. Tapi semua doktor, semua engineer baca Quran. Semua orang yang kalau dia suri rumah sekalipun dia baca Quran. Mesti dia ada sesuatu kerja yang sama semua nak buat. Apa dia? Menyampaikan peringatan kepada orang lain. Kalau suri rumah, tanggungjawab dia dekat rumah untuk anak-anak dia. Semua perempuan digelar suri rumah lah walaupun dia bekerja kan. Dia tanggungjawab dia kepada anak-anak dia. Kalau dia pengurusi, dekat dia punya orang-orang bawah dia. Semua tu dia perlu sampaikan peringatan. Seperti mana yang kita sedang baca ayat hari ini. Okey, memberi peringatan yang manfaat ini kepada siapa? Orang yang takut. Siapa orang yang takut ini? Tadi dia kata ulul albab. Kan ulul albab, orang yang mengambil pengajaran tadi. Orang yang takut orang yang takut hari ini Allah kata apa tadi? Ni. Saya zakkaru may yakhsha. Yang mengambil pengajaran itu ialah orang yang takut.
Dalam surah 38:29 tadi, ni, surah 38:29, Allah sebut siapa pula yang mengambil pengajaran? Ulul albab. Jadi orang yang takut ialah ulul albab. Ulu tu yang memiliki. Al-albab itu ialah apa dia? Hati yang sihat, akal yang sihat. Jadi kalau bahasa kita mudahlah hari ni, apa dia ulul albab ni? Orang cerdik pandai ya. Orang cerdik pandai ni apa dalam kita sebut bahasa istilah kita? Apa dia? Bijaksana. Ha. Cendekiawan. 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 Jazakallah khairah. Jadi yang dimaksudkan cendekiawan dalam Al-Quran ialah orang yang takutkan Allah. Orang yang bila dia tengok alam, tengok surah 3. Ayat 190. Jadi orang cendekiawan, orang pakar, kitanya lagu kebangsaan, pakar IT, pakar ekonomi, semua yang kita sebut tu semua orang bijak pandai lah untuk negara kita. Tetapi apa ciri-ciri cendekiawan yang Allah nak? Mesti takut kepada dia. Jadi dalam setiap pelajaran kita, pendidikan dalam kehidupan kita ni, apa sahaja yang menjurus kepada nak menguruskan dunia ini, dia mesti ada apa dia yang menutup dia, nak cover dia semua tu ialah ilmu yang menakutkan dia. Sebab tu bila kita baca Quran ni, bukan nak cerita tentang, kita baca ayat ni, bukan cerita tentang hanya nak berdakwah, okay, jom kita keluar dakwah. Kita kena buat lebih besar lagi di tahap masing-masing. Jadi ada yang tanya tadi, kalau tak mampu mengajar, okey kita ajak orang yang lebih ada mampu. Apa dia? Yang dia tu ada kuasa. Mungkin dalam kelas kita hari ni, dia tu ada kuasa. Allah rezekikan dia ada kuasa, jawatan. Yang kalau dia bagi tahu nasihat kepada orang yang lebih atas, orang atas akan lebih dengar. Contohnya, kena guna kuasa tersebut. Sebab itu di situ rezeki Allah bagi dekat diri dia untuk jadikan peringatan ataupun ayat hari yang dia belajar terlaksana. Iaitu apa dia? Memberi peringatan. Kita fikir apa dia sekarang ni? Macam mana nak bagi orang takut pada Allah? Cara paling besar dan mudah yang akan mendapat keluasan yang dia punya coverage dia besar ialah di sekolah. Di sekolah. Kalau kita kata sekarang ni payah lagi nak masuk sebab dia ada kaitan dengan sistem dan sebagainya. Pertama, kita kena buat sekolah. Sebab tu kita kata, kalau kita nak, semua orang nak belajar bahasa Arab, kita kata tak mampu Ustaz. Okey, tak apa, kita faham hal tersebut. Tapi kita lahirkan yang mampu ini, sekurang-kurangnya kita buat macam mana? Di setiap daerah ada tempat untuk orang belajar bahasa Arab dan dia sentiasa diingatkan tentang Al-Quran ni. Tindakan yang kita buatlah. Ustaz, dah banyak dah Jabatan Agama Islam buat. Ya, mereka buat. Mereka pun kata kadang tak dapat buat dengan baik. Ini yang kita nak pahala. Sebab tu bila kita nak pahala, jangan sub ke orang. Jangan sub ke orang. Dan jangan mengharapkan subsidi orang. Itu yang Pendeta Zakbar sebut tu. Dalam buku dia apa dia? Perangai bergantung pada diri sendiri tu. Perangai bergantung pada diri sendiri kan. Macam mana apa dia punya tajuk buku dia tu? Dia suruh kita bergantung pada diri. Bukan perangai buruk. Maksudnya dia kata perangai yang baik ialah bergantung pada diri. Jangan mengharapkan orang. Dia kata orang Melayu ni, di zaman mudanya, orang mudanya berhibur, orang tuanya berhibur dia cerita. Lepas tu mati, masa mudanya, masa bekerja semua mengharapkan subsidi dia kata. Kemudian masa mati pun harap subsidi orang juga. Harap orang hantar 3 kul, hantar ayat-ayat kul lah dulu kot. Sekarang ni Al-Fatihah. Dulu mungkin zaman ni disebut apa tu kulhu dia kata. Mengharapkan kulhu. Sampai mati kita harapkan subsidi. Sebab tu bila kita kata kita nak buat program. Siapa dulu nak buat program ini? Program untuk anak muda faham Quran contohnya. Siapa yang kita fikirkan dia punya ahli dia? Yang peserta dia? Oh saya nak hantar anak jiran nak. First kali keluarga kita lah. Kenapa kita sub dulu kat orang lain? Rugilah pahala tu. Kita dulu anak. Anak dah tak ada dah. Barulah kita fikir orang lain. Lepas tu kita nak bina, contohnya nak buat sekolah baru, nak buat surau, nak buat masjid, nak buat program. Siapa yang nak infak ni? Jom kita cari orang kaya tu, jom kita cari kerajaan. Kita infak dulu, tak cukup baru cari orang lain. Jangan disub-sub. Okay? So itu cara berfikir semua tu nak fikir apa dia? Kita nak buat. Sekarang ni kita cerita tentang nak mengajar orang Quran. Kita nak berfikir kan? Masing-masing ada kuasa, masing-masing ada daya dia, gunakan daya tersebut. Kita kata kalau yang terbaik ialah bila di peringkat sekolah.
engineer ke, doktor ke belajar, mesti ada Quran dekat atas dia. Dia bukan masuk UiA je baru dapat. Itu pun ada yang kata tak dapat belajar juga. Walaupun namanya Universiti Islam Antarabangsa, bukan semua belajar ada subjek Quran. Patutnya semua orang kena belajar supaya lahirnya cendekiawan yang takut kepada Allah. Contoh dalam surah 3 ayat 190 ni. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan petala langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab tu dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la, pembukaan kisahnya cerita tentang apa? Kita tadabbur sebelum ni, ayat 1 sampai ayat 5 tu. Sebelum masuk ayat 6 tentang Quran kan Allah cerita tentang penciptaan. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Jadi sekarang Allah dah cerita kepada kita. Kita dah tadabbur dah tentang penciptaan alam ni. Apa yang berlaku bila tengok alam? La ayatin. Kita akan nampak tanda-tanda. Jadi ilmu-ilmu kadang-kadang ada ilmu yang memang orang tu belajar menjurus kepada dia memang dengan sebab ilmu itu dia perlu melihat alam. Belajar sains contohnya. Memang di sekolah semua ada subjek sains. Memang akan melihat alam. Tetapi adakah dia menjadi orang yang mendapat sesuatu iaitu apa dia? Itu adalah sains, iaitu tanda Allah tu Maha Besar. Cuba kita ingat balik. Saya patah balik sikit tentang surah Al-Alaq. Surah Iqra. Tadi kita sebut surah Iqra kan, bila Nabi disuruh baca Iqra, Nabi kata aku tak pandai baca, ma'ana biqari. Tapi cuba tengok ayat pertama, wahyu pertama. Wahyu pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah cerita khalaq. Iqra, bacalah engkau. Bismi rabbika, dengan nama Tuhan engkau. Siapa dia? Apa sifat yang Allah kaitkan dengan Tuhan engkau kat situ? Allazi khalaq. Allah pergi kepada apa dia? Yang mencipta. Allah tak kata yang memberi kamu syurga. Allah kata yang mencipta. Lepas tu sambung lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Itu embriologi punya ilmu kan. Jadi apa maksud dia? Allah suruh kita membaca, kesan membaca ialah mengenal pencipta. Kesan membaca ialah mengenal pencipta. Buku, kita baca buku novel. Kita baca buku cerita, kita baca buku kajian tempatan ke, baca buku geografi ke. Kan setiap buku ada penulis. Setiap buku ada penulis. Ada tak setiap kali kita baca buku geografi, kita baca buku novel, bila kita baca tu, adakah kita merasai sekarang ni kita sedang bersama penulis? Tak ada kan? Kadang-kadang sampai kita baca buku tu, kita rasa macam seolah-olah tak ada penulis. Kita just baca buku je. Tetapi beza dengan Quran. Quran ini tujuan dia baca Quran bukan nak baca maklumat itu sahaja. Tujuan yang paling besar baca Quran ialah dia memberi kepada apa dia? Mengenal pencipta alam ini, mengenal Tuhan, mengenal siapa pemilik kalam ini. Itu beza kalau kita baca buku novel, mana ada kita baca macam tu. Tak kenal pun penulis dia siapa. Kalau kenal pun sekadar kenal, tetapi apa inti dalam buku tersebut, dia tidak pun nak menjadikan kita kenal penulis tersebut. Melainkan kita cari biografi penulis. Kan kita cari dalam Google, rupanya penulis kepada novel ini, dia ni dulu seorang yang kena dera masa kecil dia, contohlah. Lepas tu dia buat buku memang kita rasa nak menangis. Kena cari biografi lain. Tapi baca Quran, memang cerita tentang macam-macam ilmu dalam Quran ni. Tapi semuanya menjuruskan kepada apa dia? Nak mengenal Tuhan. Ini, mengenal pun, bukanlah kenal penulis, bukan Allah penulis pada Quran. Nak mengenal kalam ini kalam siapa. Jadi bila orang tu belajar begitu, dia lihat je alam sebab dia belajar Quran dah. Dalam Quran Allah kata apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila dia realiti, praktikal, dia lihat alam, memang dia nampak betul-betul hebatnya ciptaan tersebut. Allah kata mereka itu ialah ulul albab. Ulul albab ialah apa dia? Cendekiawan. Orang yang ada akal.
Jadi orang yang ada akal tadi apa dia? May yakhsha. Orang yang takutkan Allah. Tengok lepas tu Allah kata apa? Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ulul albab itu, sekarang Allah tak kata mereka ni takutkan Allah. Ayat seterusnya Allah kata. Mereka ialah orang-orang yang mengingati Allah. Baik ketika dia berdiri, ketika dia duduk, wa ala junubihim. Dan ketika mereka berbaring, maksudnya setiap kedudukan mereka, dalam kepala mereka sentiasa dengan mengingati Allah. Sebab apa? Dia dah terlatih lah. Baca Quran semua mengajar tentang Allah. Sebab tu jangan kita menjuzuk-juzukkan Quran. Kan ada 30 juzuk, bukan itu maksud saya. Maksudnya kita beza-bezakan. Bila kita belajar Quran, tiba-tiba kita kata, oh ini ayat hukum. Ini ayat tentang akidah. Betul lah, secara macam asas kita kata begitu. Tapi bukan untuk dipegang selamanya begitu. Itu bahaya. Bila kita kata, ini ayat hukum. Ini ayat akidah. Maksudnya seolah-olah, kalau kita faham seolah-olah, ayat hukum itu bukan ayat akidah, ada bahaya yang akan menimpa kita. Sebab apa? Bila kita baca ayat hukum, contohnya, sekarang kita dah faham dah, baca Quran sebab apa? Nak mengenalkan kita dengan Allah. Supaya kita boleh jumpa Allah di akhirat nanti. So bila kita cerita tentang ayat tentang Allah larang minum arak, contohnya. Kan? Allah larang ambil riba. Okey? Allah larang apa lagi ya dalam Quran? Zina. Dia kata itu ayat hukum. Allah larang makan babi, daging babi. Allah larang makan darah. Lepas tu kita berkaji, kenapa Allah larang makan darah? Oh, rupanya darah tu ada kuman dan sebagainya. Kenapa Allah larang makan darah? Kenapa Allah larang minum arak? Kenapa Allah larang zina? Dia punya pemahaman kita kena begini. Semua yang kita sebut tadi, seolah-olah Allah nak beritahu apa dia? Aku haramkan kau minum arak, aku haramkan kau makan zina, makan riba, barang kau benda seterusnya. Allah nak beritahu apa dia? Itu semua bukan jalan untuk sampai kepada aku. Faham tak? Maksudnya kalau kau minum arak, itu bukan jalan untuk sampai kepada aku. Ini bukan masalah hukum, ini haram saja, ini halal. Ini harus, ini kita boleh buat. Oh ini kita kalau tinggal pun tak apa, dapat pahala. Kalau kita buat tak berdosa. Kalau faham begitu, kita keluarkan semua pemahaman kita kepada akidah, masalah. Kita tak akan nampak benda tu. Sebab tu hari ini kita dah menjuzukkan sampai tentang sains, kita dah juzukkan. Ini ilmu sains. Yang Ustaz cerita tentang Quran ke, ini tentang agama. Mana boleh begitu? Tengok ulul albab. Dia tengok alam, dia pergi kepada Quran. Dia pergi kepada mengenal siapa Allah. Itulah kehidupan kita untuk mengenal Allah. Baik ketika duduk, berbaring, baik ketika berdiri, baik kita sebagai seorang guru, baik kita sebagai seorang doktor, baik kita sebagai seorang pelajar, baik kita sebagai seorang suami, baik kita sebagai seorang Perdana Menteri. Semuanya akan memberikan kepada kita apa dia? Mengingati Allah. Wa yatafakkaruna, dan mereka sentiasa memikir fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Kenapa mereka berfikir? Wahyu pertama dah bagi tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So sebab tu kita tak sebut ini adalah kejadian alam. Jawapan yang lebih tepat, kita kata alam semesta dan sebagainya, untuk bahasa kita lebih nak memberi kefahaman. Kita tak payahlah sebut itu kejadian alam. Walaupun cakap tu tak adalah salah sangat. Tapi lebih tepat memberi kesan, kita kata apa? Itu adalah ciptaan. Sebab tu Allah guna perkataan khalqun. Dalam bahasa kita kadang-kadang macam saya ajar pun kadang kita kaun. Kita kata kaun. Kaun tu kejadian. Jadi lebih tepat ialah pada khalqun. Khalqun apa khalqun? Ciptaan. Semua tu ciptaan. Bila cipta mesti ada khaliqun. So dia dua lah sebenarnya. Khaliq dengan makhluk. Makhluk itulah khalqun, penciptaan. So mereka berfikir tentang penciptaan. Mereka tengok diri mereka sendiri. Dalam Quran banyak cerita tentang manusia. Quran tak banyak cerita tentang pokok. Ada. Quran tak banyak cerita tentang jin. Ada. Quran tak banyak cerita tentang malaikat. Ada, tapi ada. Quran banyak cerita tentang manusia. Sebab apa? Manusia ni sebenarnya peranan yang paling besar dia. Kerja dia adalah untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi bila mereka mengkaji macam tu, mereka lihat semua yang Allah ciptakan itu untuk aku sebagai manusia. Tengok hebatnya makhluk manusia ni. Allah cipta pokok, Allah cipta oksigen, Allah cipta langit, Allah cipta hujan, Allah cipta semuanya untuk manusia. Tapi manusia bukan diciptakan tadi untuk pokok, tak? Bukan. Ada manusia tu dia kena bekerja untuk pokok? Bukan. Pokok itu sebagai oksigen yang keluar dari pokok itu untuk manusia. Maksudnya Allah muliakan manusia ini. Jadi bila dia tengok pokok yang keluar oksigen tu, dia rasa bersyukur lah. Sebab apa dia? Sebab Allah cipta semua tu untuk diri dia.
Akhirnya dia kata apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batilan, dia kata. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Aku dapat oksigen tu untuk aku. Sebab dalam Quran beritahu Allah cipta semua untuk kita. Jadi kenapa aku kena hirup oksigen? Supaya aku sihat, aku ada tenaga. Cuba tengok sekarang kan orang kena COVID, semua kesan kepada paru-paru dia. Bila oksigen tak sampai, boleh mati. Tengok besar besar ke tak besar nilai oksigen tu. Orang yang semput dia tahulah apa nilai oksigen tu kan. Jadi bila kita tarik oksigen, maksudnya kita boleh hidup. Untuk apa? Ma khalaqta hadza batilan. Fikir apa nak buat? Aku ada oksigen lagi ni. Bergerak, menyampaikan apa Allah suruh. Lepas tu dia kata subhanaka fakina azabannar. Maha suci engkau tu, sabbihisma rabbikal a'la. Bila dia kata ini semua tak sia-sia. Aku dapat anak bukan sia-sia. Aku ada ladang bukan sia-sia. Aku ada office, ada pejabat, aku ada orang bawah. Itu semua bukan sia-sia, tapi aku mesti gunakan untuk membersihkan Allah. Tu subhanaka dia kata. Aku ada ladang, aku akan gunakan, aku akan usahakan ladang ni, dia dapat hasil aku nak infak. Aku ada orang bawah-bawah aku nak jadikan orang bawah aku tu belajar Quran, aku akan ajar. Aku ada anak-anak aku akan belajar Quran. Subhanaka. Itulah maksud maha suci engkau. Dah bincang dah apa maksud maha suci? Kita bergerak yang banyak untuk membersihkan Allah. Sebab apa? Kita takut azab neraka. Fakina azabannar. Maka ya Allah, selamatkan kami daripada azab neraka. Itu kan orang yang takutkan Allah. Siapa fakina azabannar ini? Ulul albab. Ulul albab. Jadi balik kepada dalam surah yang kita belajar hari ini, Allah cerita tentang orang yang takutkan Allah. Siapa dia? Itulah dia. Orang yang ulul albab. Kita nak latih ulul albab, orang yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Siapa orang yang cerdik pandai? Orang yang cerdik pandai mesti dia belajar Al-Quran. Jadi mari kita sama-sama fikir dan rancang. Macam mana nak jadikan Malaysia ini orang yang dia mendapat level cendekiawan, tetapi cendekiawannya itu adalah yang diiktiraf oleh Allah. Bukan diiktiraf oleh tanda tangan manusia sahaja. Bukan. Kalau tanda tangan manusia, kita boleh ubah lagi. Hari ini kita dapat sijil yang cemerlang, kita boleh tunjuk sekeping sijil. Dengan sekeping sijil tu macam kita jadi kebal. Sebab apa? Ada tanda tangan. Kan? Ini kita nak tanda tangan siapa? Bukan tanda tangan Allah lah. Ya? Nak bagi tahu macam maksud dia. Yang Allah endorse, yang Allah sendiri iktiraf. Cendekiawan yang sebenar di sisi Allah ialah orang yang takutkan Allah. Nak takutkan Allah macam mana? Kena ada orang bagi peringatan. Okey, kena ada orang bagi peringatan. Kalau kita tak memberi peringatan, kita akan mengulang kisah orang-orang Quraisy. Tadi kita baca dalam surah Yasin kan? Ini yang terakhir untuk kita akhirkan ya, insya-Allah. Tengok surah Yasin balik tadi sikit. Surah 36 ayat 6. Kalau kita tak beri peringatan, tak menyampaikan peringatan Al-Quran ini, tak nak mengajar Quran, kita dalam usaha nak mengajar Quran ni, kita tak nak buka sekolah ke untuk ramaikan lagi ruang untuk orang belajar Quran ke contohnya, kita akan mengulang sejarah ataupun kehidupan orang Quraisy. Tengok Allah kata apa dia. Apa sifat orang Quraisy Allah bagi tahu? Surah Yasin ayat yang ke-6. Qauman litunzira, untuk engkau bagi peringatan dengan Al-Quran yang penuh hikmah itu kepada satu kaum ma unzira abauhum, yang tidak diberikan peringatan nenek moyang mereka. Fahum ghafilun. Kesannya apa dia bila nenek moyang mereka tak beri peringatan dan tak diberi peringatan, cucu cicit mereka menjadi orang-orang yang lalai. Sebab itu mereka jadi orang-orang yang lalai. Mereka asalnya ialah orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lepas tu ada, kita pernah sebut, dalam Kaabah diriwayatkan dulu peringkat awal zaman jahiliah, dalam Kaabah ada lakaran gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebab apa? Mereka tahu mereka punya salur-galur agama adalah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi sebabkan lepas kewafatan Nabi Ismail, orang-orang iaitu nenek moyang orang-orang Quraisy tidak menyampaikan peringatan. Maka mereka menjadi orang yang lalai. Apa maksud lalai? Lalai terhadap negeri akhirat. Sama juga hari ini, kalau kita hanya nak memikirkan, kita dah bincang tadi, membentuk manusia itu hanya dengan membentuk fizikal, kita tidak membentuk dalaman, kita akan jadi orang yang lalai macam ni. Kita akan jadi manusia yang satu hari nanti akan rosak. Kita dulu sedih, kita kata Turki. Hari ni, baru ni saya baca, dia kata, Allah lah, siapa yang pernah bagi Turki, dia bagi tahulah. Dia kata kalau hari ni kesan Turki, dia kata nak pergi solat Jumaat, dia kata boleh tengok mana orang Arab, yang mana orang Turki.
So sebab apa? Sebab orang Turki sangat sedikit. Wallahu alam dikatakan begitu. Tapi kita tahulah zaman sebelum ni, zaman Kemal Atatürk dan sebagainya, Turki jadi rosak kerana apa? Peringatan Quran ni telah dibuang. Kita nak jadi macam tu ke? Ataupun lebih dahsyat lagi apa dia? Seperti di Manila, di Filipina, yang dulu ia adalah negara Islam. Hari ini langsung Islam tu dah hilang. Lagi bahaya. Jadi peringatan hendaklah diberikan sentiasa. Peringkat yang bagaimana? Daripada kecil sampai besar. Paling besar kita boleh buat bagaimana? Di sekolah. Fikirkan macam mana nak sampaikan Al-Quran ni menjadi satu silibus di sekolah. Paling tidak kita gerakkan dulu. Kita tubuh sekolah buat untuk tolong masyarakat, untuk tolong agama, untuk tolong negara. Bukan untuk menentang negara dan sebagainya. Bukan. Sama sekali tidak. Kita bina model begitu. InsyaAllah. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian. Jadi itulah dua ayat yang kita boleh bincangkan. Iaitu ayat yang ke-9 dan yang ke-10 daripada surah Al-A'la ini. Dan minggu depan kita akan sambung. Siapa orang yang tak nak pula? Siapa orang yang tak nak ambil peringatan ni? Okay, insyaAllah semua tu kita akan lihat pada minggu hadapan. Dan apa kesan bila kita tak beri peringatan dan kesan pada kalau kita tak mau mengambil peringatan. Itu semua kita akan bincang pada minggu hadapan ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairah atas perhatian semua. Papa buat okey. Yang mana belah bawah ni ke? Ya Ustaz. Okey. Cik sangat pula. Nanti insyaAllah saya print screen juga, baru saya hantar dekat dalam grup. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. Apa maksud ulul tadi Ustaz? Yang memiliki, okay, dah ada jawabkan tadi, jazakillah khairah. Intelektual, cendekiawan tadi kalau kita bahasa kita lagi intelektual, ya. Ulul albab ialah orang-orang yang intelektual. Jadi intelektual yang sebenar, yang kayu ukur diberikan oleh Allah ialah yang takutkan Allah, iaitu orang yang mesti ada ilmu Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. InsyaAllah, jazakumullah khairah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah.